Nak tunggu dia. Okey. Baik. So atas permintaan, tak adalah ramai, ada 12 orang je yang jawab undian yang cikgu bagi semalam tu. Saja je bagi waktu tengah-tengah malam. Saya ingat macam si ramai tak tidur lagi pukul 11 lebih tu. So cikgu bagilah malam semalam tapi 12 orang je jawab. Okey. Jadi kebanyakan orang di dalam 12 orang tu minta adalah topik apa ni dalam bahasa Melayunya? Nisbah dan graf fungsi trigonometri lah. Okey. Secara pengenalan, topik ini sebenarnya adalah topik datang daripada topik matematik tambahan. Daripada yang lama lah. Maksudnya kurikulum yang lama, KBSM, dia datang daripada topik matematik tambahan. Okey. So sekiranya cikgu tu tidak ada pengalaman untuk mengajar matematik tambahan saya tak ingat ni tingkatan 4 ke tingkatan 3 yang kurikulum lama ni. Tapi tak silap saya di tingkatan 4 rasanya. Okey. Saya ada pengalaman mengajar lah sebab cikgu MRSM dia memang kena ajar dua-dua. Matematik dengan matematik tambahan. Okey. Namun demikian, cikgu tak boleh nak bagi cara pemarkahan lah. Okey. Kerana pemarkahan matematik tambahan dengan matematik adalah sangat-sangat berbeza. Okey, matematik tambahan punya pemarkahan adalah lebih apa yang cikgu cakap, lebih mudah, senang untuk dapat markah berbanding dengan matematik. So matematik pemarkahannya lebih ketat. Okey. Jadi apa-apa pun kita teruskan sebab ini adalah sekarang dah jadi matematik. Okey. Topik ini kalau kamu tidak ada kalkulator, jangan haraplah boleh jawab. Okey? Kecuali ada satu bahagian kecil sahaja di mana kamu selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. Itu pun ada segitiga yang kamu kena ingat ciri-ciri dia. Kalau tak ingat ciri-ciri itu, soalan tu pun kamu tak boleh nak jawab. Okey? Jadi adalah penting bila kamu menjawab soalan ini, kalkulator kena ada. Tak ada kalkulator memang tak boleh jawab. Okey. So soalan ini boleh masuk di kertas 1 dan juga kertas 2. Tak ada masalah. Dia boleh masuk dua-dua kertas. Cuma dalam kertas 2, dia boleh tanya kamu berkenaan graf. Okey. So bila saya tengok dalam bab 6 ni, boleh dikategorikan kepada dua jenis soalan lah. Soalan kategori pertama adalah melibatkan, kita panggil ini unit circle dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayunya bulatan unit. Okey. Soalan-soalan dia macam kita punya latihan hari ni. Soalan-soalan latihan hari ni. Okey. Salah satu kategori kedua pula adalah kita tanya berkenaan graf. Di mana fungsi-fungsi trigonometri ini macam mana rupa dia di dalam graf. Okey, bila mana fungsi ini berubah, apa akan berubah pada graf. Jadi soalan itu akan minta kamu melakar graf. Okey, jadi graf-graf tu kita buat esok lah. Okey, sebab benda ini tak pernah lagi lah orang cover dalam masa 2 jam. Okey, sebab dalam matematik tambahan pun kita akan ambil masa dalam 3 ke 4 minggu punya kelas, di mana 1 minggu tu ada 3 pertemuan. Jadi banyaklah sebenarnya. Okey, jadi hari ini kita akan buat kita panggil dalam bahasa Inggeris crash course. Okey, siapa yang tak dapat tu kamu kena hentikan cikgu lah. Okey, kalau sempat kita cover semua hari ni, kita akan cover semua. Kalau tak, kita kena sambung esok dan bahagian graf tu terpaksalah kita pendekkan. Okey. So kita teruskan, kita masuk terus kepada bulatan unit. Okey. Ini adalah siapa yang dah belajar, patutnya kamu dah belajar lah. Ini adalah benda yang kamu kena ingat. Wajib ingat bulatan unit. Okey.
Apa yang kamu kena ingat adalah, mestilah satu bulatan dan kita akan ada x-axis, y-axis yang memotong bulatan unit ini di tengah-tengah. Ini x, ini y. Di mana dia kosong dan sentiasa ingat radius bagi bulatan unit ini akan sentiasa 1. Jadi sini 1, sebelah kiri negatif 1, y akan jadi 1 hingga negatif 1. Kita 1 hingga 1 lah. Apa-apa radius mesti 1. Tetapi kena ingat bila kita cakap pasal radius mesti 1, kalau cikgu ambil daripada bulatan origin yang tengah-tengah ni, cikgu tarik pergi ke mana-mana, ini adalah 1. Di mana hypotenuse tu yang 1. Bukannya koordinat XY dia yang 1. Mesti jelas. Sebab kat situ sentiasa pelajar buat salah. So kat sini XY dia tetaplah XY daripada graf. Bukannya satu-satu. Radius yang 1. Kena ingat itu pertama. Kemudian kena ingat sukuan. Sukuan maksudnya 1/4 ni kita gelar dia sukuan berapa. Dia akan start daripada atas sebelah kanan ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Dia akan bergerak secara lawan arah jam. So sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Kenapa kita gelar di sukuan 1, 2, 3, 4? Bila kita nak selesaikan soalan nanti baru kita akan fokus. Jadi sukuan 1 mestilah di antara tetah dia adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Jelas. Sukuan 2 mestilah di antara 90 hingga 180. Sukuan 3 mestilah daripada 180 hingga 270. Dan sukuan keempat adalah di antara 270 darjah hingga 360 darjah. Baik, itu perkara kedua kamu kena ingat. Dan perkara terakhir di dalam unit bulatan ataupun bulatan unit kamu adalah pada setiap sukuan fungsi yang mana adalah positif. So kena ingat kita dah belajar di menengah rendah kita ada 3 fungsi iaitu bahasa Melayunya sinus yang pertama, kedua cosine cosinus. Dalam bahasa Inggeris kita gelar dia cosine je. Dan ketiga adalah tangent. So sentiasa ingat bila kamu tulis fungsi, huruf pertama mestilah huruf kecil. Jangan sekali-sekali tulis huruf besar untuk huruf pertama dia. Fungsi mesti huruf kecil semua. Sebab ada isu sebelum ni, bila mana pelajar menjawab, dia jawab jawapan dia betul. Tetapi disebabkan dalam jalan kerja, dia tulis fungsi tu huruf besar. S-I-N ataupun K-O-S. Sama ada dia tulis huruf besar yang huruf pertama ataupun semua huruf besar menyebabkan jalan kerja dia itu tidak diterima. Jadi berhati-hati bila menulis fungsi. Fungsi mesti ditulis menggunakan huruf kecil sahaja. Baik, so kita teruskan. Baik, pada setiap sukuan dia ada fungsi-fungsi di mana fungsi tersebut jawapan dia mesti positif. Kita tengah cakap pasal positif sahaja, bukan negatif. Baik, sukuan pertama adalah semua fungsi akan jadi positif. Sukuan kedua
hanya fungsi sinus sahaja yang positif. Sukuan ketiga hanya fungsi tangent sahaja yang positif. Dan sukuan keempat hanya fungsi cosinus sahaja yang positif. Baik. So kalau dalam bahasa Inggeris ya, anak-anak, saya ada akronim. Tapi sebab dalam bahasa Melayu, kamu kena buat akronim kamu sendirilah. Okay. Kalau tak, kamu kena ingat yang bahasa Inggeris punya. Okay, macam contoh sinus, bahasa Inggeris kita panggil dia sin. Cosinus dia start dengan huruf C bukan K. So cosine. Tangent dia tangent cuma dia ada huruf T kat belakang. Tangent. Okay. So bila saya buat akronim untuk pelajar-pelajar saya, dia start dengan kuadran pertama. Dia adalah all science. Teacher is crazy. Okay, ni akronim saja, bukannya nak memalukan sesiapa pihak. Okay, di mana A merujuk kepada all. All function tu, all fungsi tu adalah positif. S, sign sahaja yang positif. T adalah tangent sahaja positif. Dan C adalah cosine sahaja yang positif. So begitu kami ingat mana satu kuadran yang positif, kita menggunakan akronim. Tapi kalau kamu bahasa Melayu, semua tak tahulah, kamu buat sendirilah. Kalau tak, kamu ikut dalam bahasa Inggeris ni, tapi kena fahamlah. A ni apa? Ni sin, C ni untuk cosinus. Okay, so 3 perkara kena ingat dalam bulatan unit. So pertama adalah bulatan unit radiusnya mesti 1, di mana koordinat bukannya satu-satu. Okay, kedua adalah mana satu sukuan adalah sukuan 1 hingga 4. So satu bermula di atas sebelah kanan dan dia akan pergi arah lawan jam. Dan perkara ketiga adalah pada setiap sukuan, manakah fungsi yang kita akan letak sebagai positif. 3 benda. So jadi bila setiap kali cikgu nak menjawab soalan, saya akan sentiasa berbalik semula kepada bulatan unit ini. Baik. Okey. Dekat sini ada soalan tak? Ini paling laju lah cikgu ajar paling laju sekali. Okay, so kita mulakan dengan soalan nombor 1. So, jadi soalan nombor 1 adalah di mana kita ada rajah. Okay, berdasarkan bulatan unit yang ditunjukkan di bawah, cari nilai bagi sinus, cosinus dan tangent sudut itu. Okay. Cikgu nak buat perbandingan Soalan nombor 1, kalau kamu tengok sudut-sudut dia semua pada sukuan pertama. Okey. Pada soalan 3, barulah kita akan pergi kepada sudut-sudut yang sukuan 2, 3 dan 4. Kamu akan tengok perbezaannya adalah pada positif dan negatif. Sama ada jawapan kamu positif ataupun negatif. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 1 dulu. Di mana kita nak biasakan dengan sukuan pertama dahulu. Di mana sukuan pertama semua fungsi adalah positif. Jadi kalau kamu cari apa-apa nilai sinus, cosinus dan tangent, jawapan kamu mesti positif. Sebab kita punya theta berada di sukuan pertama. Okey, jelas Sekejap. Sebab cikgu dah tulis jawapan dia. Takut nanti kamu guna bersedia dengan kalkulator
Jangan buat-buat tak tahulah pula. Baik. So sekarang kita akan berbalik kepada bulatan unit. Alah, cikgu tak boleh besarkan lagi ke? Sampai situ je. Okey, tak apalah. Kita akan cuba apa yang ada. Jadi, kita fahami dahulu kita punya bulatan unit. Kalau tengok semua radius adalah 1. Jadi koordinat C itu X dia kat bawah ini adalah 0.91. Mungkin kecilkan sikit kot. 0.91. Okey. Di mana Y dia adalah 0.41. Okey, bila titah begini, dia tidak ada masalah. Kena ingat, bila kita buat bulatan unit, sebenarnya kita menghasilkan satu segitiga. Melayu tak tahu, tapi bahasa Inggerisnya adalah right angle triangle. Di mana salah satu sudut itu adalah 90 darjah. Okey. So, bila 90 darjah, kita belajar pada menengah rendah. Okey. Di mana kita ada satu segitiga 90 darjah. Jadi, bila kita nak cari satu theta, fungsi trigonometri, kalau sinus, kita guna formula apa ya? Sesiapa tahu? Sesiapa ingat? Sinus? Dengan tentang bahagi hipotenus. Ya, betul. Tentang Ni ke perkataan tentang Pertentangan sudut garis pertentangan. Garis pertentangan. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu. Boleh tak cikgu guna bahasa Inggeris je? Iaitu opposite. Boleh kan? Faham juga kan? Okay. Faham. Lepas tu hypotenuse. Okay. So kita tak adalah guna sinus. Kita guna sin saja. Okay. Kemudian cosinus. Kita guna apa formula? Sebelah bahagi hipotenus. Sebelah guna perkataan sebelah Sebelah bahagi hypotenuse, betul. Okey, tangent. Tentang bahagi sebelah. Ya, betul. So, opposite bahagi sebelah. Baik. So, bila kamu ada rajah yang begini, kita hanya menggunakan formula fungsi yang kita belajar pada menengah rendah. Iaitu 3 benda ni lah. Okey. Jadi sekarang sin kita. Kat sini ingat radius adalah 1. Jadi hypotenuse saya adalah 1. Kemudian opposite ataupun bertentangan. Okey, sudut garis pertentangan kita akan rujuk kepada y koordinat 0.41. Kemudian garis sebelah adalah merujuk kepada x koordinat 0.91. Okey, jadi sin menggunakan formula opposite bahagi hypotenuse. So 0.41 bahagi 1 adalah 0.41. Jawapan mesti positif. Okey. Cos theta sebelah iaitu 0.91 bahagi hypotenuse 1 jadi 0.91. Dan akhir sekali tangent theta adalah opposite 0.41 bahagi sebelah 0.91. So jawapannya adalah apa ni? Bahagilah 0.45 lah, 2 titik perpuluhan. Okey, guna kalkulator saja. Baik, mudah soalan nombor 1 mudah. Sebab kita menggunakan fungsi yang kita belajar pada menengah rendah, cuma diaplikasikan pada bulatan unit sahaja.
Sebab tu topik ni dia bermula dengan bulatan unit. Okey, jelas. So B, C boleh buat sendiri. Serupa saja soalan tu. Tadi tak ada masalah. Okey, sekarang kita nak tengok soalan nombor 2. Di mana kalau kamu tengok titah kita, dia bukan lagi, ada yang bukan berada pada sukuan pertama. Okey, jadi tengok yang pertama Yang pertama 250 darjah. Dia pada sukuan ke berapa? 3. Ya, sukuan yang ketiga. Jadi sukuan yang ketiga, apa sahaja yang positif? Tangent. Tangent. Jadi kat sini jawapannya mestilah negatif. Faham Sebab perkataan sin, fungsi kita sin dan 270 ini kepunyaan sukuan ketiga. Sukuan ketiga sin mesti negatif. Okey. 275 sukuan ke berapa? 4. Ya, betul. Sukuan keempat. Okey, jadi kat sini positif ke negatif kalau cos? Positif. Betul, positif. Okey, kalau C 23 adalah pada sukuan pertama, automatically dia mesti positifnya. Sebab semua fungsi sukuan pertama adalah positif. Okey, jadi kamu tentukan sendirilah D tu cos 114 positif ke negatif. Okey, kita teruskan soalan 3. Baik, sekarang kita nak tengok bulatan unit. Tapi di mana titah kita ada pada sukuan 2, 3 ataupun 4. Baik. Jadi soalan nombor 3A. Mana jawapan dia? Jap. Mana dah? Saya letak. Tu dia. Baik. So bila kamu dapat sesuatu bulatan unit di mana titah kamu adalah darjah dia, bagi saya dia lebih daripada 90 lah. Okay, dia lebih daripada 90. Maksudnya dia di luar daripada sukuan pertama. Baik, tak kisahlah di mana garisan radius kamu. Garisan radius merujuk kepada garisan ni dia pergi mana? Dia pergi sukuan 2 ke? Okay, sekejap So tak kisahlah garisan radius ataupun garisan hypotenuse kita tu, dia pergi kepada sukuan 2 ke, 3 ke, 4 ke, kamu hasilkan satu segitiga yang ada sudutnya 90 darjah. Okay, contoh A, kamu akan hasilkan satu segitiga, dia akan berada di sukuan ketiga. Begitu. Kalau B, kamu tengok kat sini, dia berada di sukuan keempat, tak apa, tak ada masalah. Buat saja satu segitiga yang ada 90 darjah. Sekarang dia berada di sukuan keempat. Jadi C lebih kurang macam soalan nombor 1, dia akan berada di sukuan ketiga. Okey, jadi bila macam ni, ambil titah itu pada segitiga yang kita dah bentuk. Contoh soalan A, paparan dia tak muncul lagi. Okey, jadi sekarang titah dia saya ubah dia sukuan ketiga tu saja. Yang ini saja saya punya titah. Yang merah tu saja saya akan ambil kira. Okey, saya tak akan ambil kira 180 yang lain-lain. Saya ambil yang kecil saja. Okey, kemudian saya buat benda yang kita buat pada soalan nombor 1. Okey, di mana contoh kita buat sin dahulu. Sin theta.
opposite. So kalau tengok opposite ni, mesti tengok daripada y koordinat. Okay, negatif 0.89 bahagi hypotenuse. So hypotenuse kita mestilah 1. Sebab radius. Okay. Bahagi 1. Jadi jawapannya negatif 0.89. Sekarang check. Betul ke pada sukuan ketiga, sign itu negatif? So jadi all science teacher crazy. Okey, pada sukuan ketiga hanya tangent saja positif. Jadi kita boleh kekalkan jawapan kita negatif 0.89. Itu cara dia. So bila kamu dapat macam ni kan, iaitu theta di mana dia lebih daripada 90, kamu hanya ambil yang kurang daripada 90 maksudnya. Okay, jadi B tu hanya ambil theta di luar daripada jawapan ni. Ambil yang kecil je. Jangan risau, jawapan kamu akan betul. Okay. Macam mana saya tulis jawapan saya? Okay, kat sini. Baik, so jadi sin theta opposite kita akan tengok y koordinat. So negatif 0.71 bahagi dengan hypotenuse iaitu 1. Jadi negatif 0.71. So sekarang check. All science teacher crazy. So sukuan keempat adalah cosinus sahaja yang positif. Jadi kita boleh kekalkan jawapan negatif 0.71. Okay. Boleh tak? So nanti kamu buat cosinus dengan tangent macam tu jugalah. So itu yang membezakan soalan 1 dengan soalan 3 . Harap-harap kamu boleh perhatikan betul-betul macam mana kita buat soalan 1 dan soalan nombor 3. Saya rasa pelajar boleh buat soalan nombor 1 tapi bila sampai kepada soalan jenis yang nombor 3 dia jadi terpegun ataupun terkedu sebentar sebab theta itu besar, lebih besar daripada 90. Okay, so cara nak selesaikan dia begini sahaja. Tak ada masalah. Baik. Okay, jadi kita teruskan pada soalan nombor 4. Setakat ini ada soalan tak nak tanya cikgu sebelum kita teruskan kepada soalan nombor 4? Tidak ada cikgu. Tak ada. Betul Okey. Bagi saya minum air dulu. Baik. So sekarang adalah soalan nombor 4 di mana dia nak ni dia tak bagi rajah. Sebenarnya soalan nombor 4 ni dia tak bagi rajah. Dia hanya bagi sudut saja, sudut tu berapa. Jadi kamu kena tentukan sudut yang kamu nak guna pakai dalam fungsi. Macam soalan nombor 3 dia bagi rajah. Okey, jadi tak ada masalah. Soalan nombor 4 dia tak bagi rajah. Okey, bila tak bagi rajah macam ni, apa yang kamu kena buat untuk kamu selesaikan nanti Contoh soalan nombor 5 nanti kita akan hitung. Adalah kena pastikan theta kita itu kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi dapat macam ni, kamu kena tentukan dia di kuadran yang mana satu dahulu. Sukuan yang mana satu dahulu. Okey, contoh A adalah 130, kita tahu dia berada di sukuan kedua. Ya, okey. Jadi bagi saya lah kalau cikgu akan imagine, bayangkan. Okey. Nak translate bahasa Melayu pula ni.
Okey. Cikgu akan bayangkan ada satu unit bulatan dalam kepala saya. Kalau kamu tak boleh bayangkan, kamu lukislah. Okey. So, setiap sukuan kita okey. All science teacher crazy. Sepatutnya kat situ. Baik, bayangkan kita punya unit bulatan unit. Sukuan kedua jadi dia akan ada satu garisan. Contohlah. Okey, ada satu garisan kat sini. Jadi, kita nak ambil tetah tu 130 akan ada kat sini kan. So nak ambil tetah tu kita tak akan ambil 130. Kita akan ambil di mana kita buat satu segitiga ni. Jadi tetah tu kita nak ambil yang ni. Jadi sepatutnya jalan kerja kamu akan buat kat sini. Sukuan pertama yang sepadan dimaksudkan dekat sini adalah yang tetah ni. Jadi jawapannya 180 tolak 130. So 50 darjah. Okay. So tengok B pula. 336.2 darjah adalah pada sukuan keempat. Confirmnya dia akan berada di sukuan keempat. So kalau sukuan keempat, dia punya darjah ataupun sudut dia akan macam tu. Okay. Tetapi kita punya segitiga adalah di sini. Segitiga kita. Jadi tetah yang kita nak adalah yang dekat sini. Di luar daripada 336.2 darjah. Jadi ini adalah sukuan keempat. Dan 360 darjah tolak 336.2 darjah. So jawapannya 23.8 darjah. Okey, cuba tengok E. Okey, kamu pula try. E, ini di sukuan ke berapa? Tiga. Tiga. Okey, sukuan ketiga sebab dia kurang daripada 270. Okey, jadi saya patut tolak ke tambah ke apa? So garisan mesti ada dekat sini. 100. Sukuan. Saya patut tolak ke tambah? 100. 180 tambah. Tambah 245. Tambah. Tak kan? Okey. Jadi kalau kamu tengok, cikgu padam. Keliru tengok. Kenapa bulatan tu pun padam juga. Okey, kita ada kat situ. Okey, 245.8. Dia akan dari sukuan pertama, dia pergi sampai sini. 245.8. Okey. So, tetah kita kat mana sebenarnya? So, kita punya segitiga akan terbentuk dekat sukuan ke berapa? Sukuan ketiga kan? Iya. Dia akan tarik sini. So dia akan buat sukuan ketiga. Sini saya punya. Jadi tetah saya akan berada di sini. Ini tetah saya. Jadi apa saya perlu buat untuk cari tetah tu? Tolak 180. Ya, 245.8 darjah tolak 180 darjah. So dapat 65.8 darjah. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Kamu kena cuba C dengan D tu. Okey, macam mana nak buat ni? Kalau C dengan D ni ada minit, ada darjah dan minit.
Kena tukar kepada apa dahulu? Ha. Perlu tukar ke tak perlu tukar? Kalau tidak tukar cikgu, tidak apa-apa. Tak apa, tapi kamu tahu tak macam mana nak buat? Tahu ada simbolnya di kalkulator. Okey, bolehlah. Okey. Tapi kena ingatlah 1 darjah kita ada 60 minit. Jadi kalau kamu tolak, 60 tolaklah 15. Ataupun 60 tolaklah 40. Okey. Jangan lupa benda tu. Kalau tak ada kalkulator lah. Okey. So saya teruskan . So soalan nombor 5. Ini yang soalan bagi saya tak adalah soalan penuh lagi. Tetapi dia akan menguji kamu daripada soalan 1 tu sehinggalah soalan 4 pada masa yang sama. Okey. So kalau kamu tengok soalan ini ada satu soalan je yang cikgu letak dia di sukuan yang pertama iaitu F. Okey. Yang lain-lain tu semua pada sukuan 2, 3 ataupun 4 kerana saya nak kamu banyakkan latihan pada sukuan-sukuan lain. Sebab sukuan 1 adalah yang paling mudah sekali kerana semua fungsinya adalah positif. Okey. Sekejap ya. Okey. Tangent 92 ini masih lagi di sukuan kedua. Maksudnya cikgu tak bagilah apa-apa sukuan pertama . Kesian. Tak apalah. Kita buat yang sin 120 je lah terus. Okey, so sin 120. Perkara pertama, kita buat checklist lah. Perkara pertama, kena buat apa? Okay, perkara pertama, tentukan sukuan. Kemudian pada masa yang sama, kena tentukan positif ataupun negatif. Okay. Kenapa kita nak tentukan sukuan? Sebab kita nak kena tentukan dia positif ataupun negatif. Okey. So 120 darjah pada sukuan kedua. Okey. So ini adalah pada sukuan kedua. Di sukuan kedua, kita tengok sin. So pada sukuan kedua, sin adalah positif. Jadi jawapan saya mesti positif. Okey. Jadi adakah saya terus tekan kalkulator? Sin 120. Okey. Kamu try tekan kalkulator, kamu dapat berapa? 0.8660. 0.8660. Betul. Okay. Okey. Cuba kamu tekan pula sin 60 darjah. Dapat jawapan sama tak? Iya, sama. Ya. Macam mana tu? Kenapa dia boleh jadi sama? Okey. So sebenarnya cara yang betul bukannya terus kamu tekan kalkulator macam kat sini kan. Kamu terus tekan kalkulator cos 250 tangent 185 terus dapat jawapan. Bukan. Okey, so pertama tentukan sukuan, kemudian kamu tentukan jawapan kamu positif ke negatif. Okey. Perkara ketiga sebenarnya kamu kena cari nilai theta. Di mana nilai theta kamu mestilah di antara 0 darjah hingga 90 darjah. Yang kita buat tadi. Jadi 120, ingat balik kita punya bulatan unit
Sekarang kita berada pada sukuan kedua, 120 darjah. Jadi, theta kita patutnya berada di bawah ni. Sini. Jadi, kira theta sama dengan 180 darjah tolak 120 darjah iaitu 60 darjah. Jadi jawapan kamu sepatutnya jalan kerja adalah sin 120 darjah adalah sama dengan, jawapan kita positif jadi tak perlu letak apa-apa simbol kat depan, adalah sama dengan sin 60 darjah sama dengan, baru kamu tekan kalkulator. Akan dapat 0.866. Begitu caranya. Nampak ya anak-anak sekalian? Okey, cikgu. Okey, kita cuba soalan lain pula. Kamu pilih satu soalan. Mana satu kamu nak? B. B. Okey, kita buat B. Cos 250 darjah. Okey, ini sukuan ke berapa ni? 3. Okey, sukuan ketiga. Dia positif ke negatif? Negatif. Okey, so dia negatif. Okey, sukuan ketiga dia berturun bawah. Okey, jadi theta kita berapa sekarang? Macam mana nak cari? 250 tolak 180. Ya, betul. So dapat berapa? 70 kan? Ya. Okey, barulah cos 250 darjah. Okey, ingat tengok dari atas tadi kita kata jawapan mesti negatif kan? So letak negatif cos 70 darjah. Baru kamu tekan kalkulator. Negatif cos 70 darjah. Tekan. Negatif 0.342. Okey, betul lah tu. Negatif 0.342. Itulah dia jawapan ni. Okey, nak cuba lagi satu? Tu boleh buat sendiri dah ni. Nak cuba lagi Soalan satu yang ke? macam soalan itu cikgu. Soalan mana satu? Yang D. D. Okey, kita tengok kita buat D. D iaitu sin 206 darjah 19 minit. Okey. Soalan macam ni, dia ada dua cara. Maksudnya pilihan kamulah. Sama ada kamu masukkan di dalam kalkulator 206 darjah 19 minit, kamu tukarkan dia kepada darjah saja. Tahu tak macam mana nak buat benda tu? Tidak. Tidak. Okey. Pastikan kamu ada kalkulator. Okey. Pastikan kamu ada kalkulator dahulu. Baik, cikgu ajar Tekan 206. Darjah adalah simbol apa? Dekat kalkulator. Simbol dia macam mana? Dia mesti simbol dia macam ada banyak-banyak koma terbalik tu kan. Dia ada kosong, lepas tu dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia berada di bawah square root. Root dalam bahasa Melayunya apa? Tahulah. Punca. Punca. Okey, ataupun berada di atas butang yang dia tulis ENG. Okey, so butang ni, tekan butang ni sekali, kemudian belum sama dengan. Tulis 19, tekan 19, tekan balik butang tersebut. Okey, so jadi 206, tekan butang ni sekali, kemudian 19, kamu tekan balik butang yang sama.
2 kali. So jadi butang yang ni pertama kali kamu tekan dia adalah untuk darjah. Kali kedua kamu tekan adalah untuk minit. Okay, baru kamu tekan sama dengan. Jadi bila dia tekan sama dengan, dia akan ikut apa yang kamu type kat atas. Tekan butang tu balik. Okay, tekan sama dengan, tekan balik butang. Baru dia akan tukar kepada bentuk perpuluhan. Nampak tak? Dapat. So dia akan tukar kepada 206.32 darjah lah. Gitu. Tukar kepada darjah. Okey, kalau tidak, kamu nak kekalkan dalam darjah dan minit, tak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Okey, cuba kita tengok selesaikan dulu masalah ni. Okey, kita tahu 206 darjah 19 minit ada pada kuadran keberapa? 3. Okey, so kuadran ketiga. Sign, dia positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif. Sebab kuadran ketiga hanya tangent saja positif. Baik. So, sama juga dia akan berada pada kuadran yang ketiga. Jadi, theta, Allah. So, theta saya sama dengan, apa kita perlu buat? 206 darjah 19 minit. Tolak 90. 180 darjah. Okey, dapatlah 26 darjah 19 minit. Kamu tekan kalkulator, kamu dah akan dapat juga ni. 26 darjah 19 minit. Tak ada masalah. Okey. Barulah sin 206 darjah 19 minit sama dengan sin, sabar, kita ada negatif kan? So negatif sin 26 darjah 19 minit. Baru tekan kalkulator. Tak ada masalah untuk tekan darjah dan minit dan kalkulator. Okey, dapat berapa? Negatif 0.4434. 4433 kan? 4433. Okey, itu yang patut dapat. Kalau tak, kamu tulis di dalam darjah dan minit akan jadi negatif 26 darjah 36 minit. Hanya tekan baliklah butang darjah tu. Okey. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Jadi kita teruskan kepada soalan nombor 6. Okey. So beza saya letak dalam satu muka surat soalan 5 dengan 6 kerana kamu tengok soalan 5. Soalan 5 kita nak cari jawapan akhir. Baik. Soalan 6 kita nak cari sudut, diberi kepada kamu jawapan akhir. Jadi proses kita akan terbalik. Kita akan mula dari bawah ke atas. Okey. Jadi sebab itu pelajar kadang-kadang dia keliru sebab proses ini sebenarnya ada satu je. Cuma apa soalan itu nak yang membuatkan dia keliru? Adakah dari bawah naik atas ataupun dari atas turun bawah? Okey. Sebab saya letak sebelah-sebelah, nanti kita akan buat perbandingan Okey. Tengok soalan nombor 1. Saya ambil soalan A dahulu sebab jawapan akhir dia positif. So tak ada masalah. Okey. So cos theta 0.8660. Baik, dalam bulatan unit, sebab akhirnya kamu akan tengok bulatan unit juga akhirnya. Semua merujuk bulatan unit, sebab tu kena ingat. Okay.
All science teacher crazy. Baik. So pada bulatan unit, soalan kita cos dan jawapan akhir kita adalah positif. Cosinus positif. Okey, jadi kat sukuan keberapa di mana cos kita adalah positif? 4. Keempat. Ada 2, 1 dan 4. Nampak tak? Dia adalah pada sukuan sukuan 1 dan 4. Jadi kamu punya degree tu nanti sudut tu akan ada 2 jawapan. Okey. So kita ada 2 jawapan So pertama kita kena tentukan dia sukuan ke berapa. Baik. Kemudian ambil sahaja cos theta sama dengan 0.8660. Kamu pindahkan cos, dia akan jadi cos kuasa negatif 1 0.8660. Okey, kamu tekan kalkulator dapat berapa ni? Tekan kalkulator dapat berapa? 0.99. Sekejap, cikgu pun tekan kalkulator jugalah. 30.0009. Kan 30.0029. Betul tak? Ya. Dia mesti cos kuasa negatif 1. Jadi kamu kena tekan shift dahulu baru cos. Sebab kita pindahkan cos tu ke sebelah sana. Okey. Jadi cikgu anggap cikgu ambil 30 darjah je lah sebab 2 titik perpuluhan. Okey. 30 darjah. Baik. So 30 darjah, kamu tengok kita kata dia pada sukuan pertama dan sukuan keempat. Jadi pergi kat sini, 30 darjah adalah Allahu Akbar. Kenapalah? Okey. 30 darjah akan pergi sini 30. Okey, dan sukuan keempat 30 dia adalah satu lagi dekat sini. 30. Okey, jadi sudut dia sebenarnya bukannya 30. Dia mesti bermula dengan sukuan pertama. Okey, pertama dia akan sentuh kepada garisan radius ni. Okey, jadi sudut saya yang pertama adalah 30 darjah. Okey. Kemudian dari sini dia akan jalan lagi Dia jalan lagi. Dia jalan lagi. Dia akan berjumpa dengan radius yang kedua. Jadi inilah sudut saya yang kedua. Jadi sudut saya yang kedua adalah 270 pula. 360 darjah tolak 30 darjah. Iaitu 330 darjah. Faham tak tu? Faham cikgu. So kamu akan ada 2 kuadran. So dia akan mula dengan garisan pada sukuan pertama. Dia mesti jumpa kedua-dua garisan radius. So pertama sekali dia jumpa garisan radius. Okey, itu adalah sudut kita yang pertama. Dia teruskan lagi, dia jumpa pada garisan yang kedua. Itulah sudut kita yang kedua. Begitu. Okay. So kalau kamu tengok, kita nak buat perbandingan soalan 5 dan soalan 6. Okay. Soalan 5, akhir sekali kita kata cos 250 adalah cos 70. Okay. Sebab kalau kamu tekan kalkulator, cos 250 dengan cos 70 akan bagi jawapan yang sama. Sebab itu kat sini akan ada dua sudut.
jawapan kamu akan ada 2 sudut. Cuma dekat sini bila kita nak jawapan akhir lagi bagus kita pilih sudut yang kurang daripada 90 darjah untuk dapatkan jawapan akhir. Okay. So, bila step pertama kita tentukan sukuan dan juga simbol negatif positif, sama juga dekat sini. Step pertama pada soalan nombor 6, kita kena tentukan sukuan dan juga positif negatif sebab kita nak tahu dia di sukuan yang mana. Itu je. Okay. Sebenarnya kita patah balik lah tapi ada pelajar tak nampak pun. Kalau tak nampak tak apa, ingat saja step-step kita buat apa. Okay. Apa kata kita cuba lagi soalan lain? Ada soalan lain kamu nak try? Pilih satu. B. Apa? Negatif Okay, soalan B. Sin theta sama dengan negatif 0.9397. Okey, jadi jawapan saya adalah negatif dan sin. Okey, di sukuan mana sin saya negatif? Sukuan berapa? 3 dan 4. Ya, di sukuan ketiga dan sukuan keempat. 3 dan 4. Gitu So syarat-syaratnya adalah sin yang akan bagi jawapan negatif. Jadi kita tentukan sukuan. Baik, dah dapat begitu. Theta sama dengan sin. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia inverse lah. Aku rasa negatif 1 inverse. Kalau dalam bahasa Melayunya saya tak pasti. Okey, cuma dekat sini kamu tak perlu letak negatif 0.9397. Ambil yang positif je, 0.9397. Buang. Jangan ambil negatif ni. Tak ada negatif Ambil yang positif itu saja. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 70 cikgu. 70. Okay. Jadi, cikgu buat bulatan yang barulah. Okey, sukuan ketiga dan juga sukuan yang keempat. 3 dan keempat. Okey, 70 tu akan berada sepatutnya di sini satu dan satu lagi di sini. Sebab dia akan melekat pada x-axis juga apa-apa pun. Sebab bila kamu buat soalan nombor 1 ataupun soalan nombor 3 tadi kan, kita dapatkan segitiga kita mesti lekat pada x-axis. Dia tak akan melekat pada y-axis. Contoh melekat pada y-axis kita tak akan ambil kat sini. Kita tak akan ambil kat sini. Kita mesti ambil segitiga yang dia lekat pada x-axis. Okay. Baik. So, daripada situ, berapakah sudut pertama kita? 180 tambah 70. Ya, betul. 180 tambah 70. Jadi berapa ni? 250 kan? Okey. Sudut kedua? 300. 360. Tolak? 70. Tolak berapa? Tolak 70. So dapat 290 darjah. Itulah jawapan kita. 2 sudut. Okey. Senang? Susah? Dah cuba sendiri baru cakap. Senang Cuma jangan lupalah. Bila lupa tu yang jadi susah. Okey. So saya tak sempat masuk soalan nombor 7. Okey.
Kamu boleh cuba sendiri dulu. Kalau tidak, esok kita akan masuk sekejap lah. Sama ada 7A ataupun 7B kita bincang. Okay. Kemudian habis. Okay, tak apalah. So kurang-kurangnya kita dapat selesaikan soalan 1 hingga 6. Baik, sebagai kerja rumah esok. Okay, jap kita hentikan recording.